Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmatnya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga baginda, para sahabat dan tabi'in. Alhamdulillah, dengan keizinan dan limpah kurnianya, kita semua dapat hadir ke program kuliah duha khas menjelang Ramadan 1443 Hijrah yang akan kita sambut tidak lama lagi, kurang seminggu lagi. Jadi anjuran daripada Biro Helwa Surah Al-Falah pada pagi yang penuh barakah ini, Ustaz Karul Hafizi, maaf Ustaz. Jadi bagi pihak AJK Surah Al-Falah, kami mengucapkan setinggi terima kasih kerana sudi menerima permintaan last minute kita sebagai gantian kepada penceramah yang sepatutnya menghadirilah program kita pada hari ini. Jadi semoga dengan apa yang berlaku ni, insyaAllah ada hikmah lah di sebalik kejadian ini. Jadi dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan Ustaz untuk memulakan perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi Persatuan Kebajikan Wanita Surau Sekulubi Surau Al-Falah, puan-puan, makcik-makcik, latin-latin, puan Sri yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah kita dapat berhimpun, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kalau tak disebabkan ini, Allah tak izinkan kita untuk berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum tu izinkan saya kenalkan diri saya lah ya. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, ramai yang kenal. Saya Ustaz Hafizi. Orang panggil saya Ustaz ni dulu sebab saya kerja pejabat agama. Saya sama dengan Hafiz Makno. Cuma Hafiz bawah saya lah sikit. Di sini saya sebaya dengan Raja Azmi. Saya adalah anak kepada Allahyarham Cikgu Ijah. Kalau ingat kes tahun 2013 kena mati sambung bunuh di Sungai Ijah, itu mak saya. 2013 mak saya. 2013 pada masa itu saya bekerja di Pejabat Agama Islam Sepang. Daripada Hulu Langat saya pindah ke Sepang. 2013 Sepang sampai 2015 saya pindah ke Jakim sampai 2017, kemudian habis kontrak saya berhenti dan saya terus duduk kampung buat kebun. Okay. Untuk makluman semua hari ini 23 Syakban, betul Ustazah
23 Syaban, insya-Allah Sabtu malam Ahad minggu depan kita start tarawih. Bermakna hari Ahad jatuhnya 1 Ramadan. Dan tadi pun sebelum saya keluar rumah pun saya sempat membaca satu WhatsApp daripada grup member saya mengatakan Sultan Selangor surat berkeliling dah keluar. Sultan Selangor berkenan untuk bermula 1 April kita sembahyang solat soft rapat-rapat kembali seperti asal. Jadi tetapi walaupun soft itu rapat, dia mesti lagi mematuhi SOP yang disediakan. Ni kita nak menyambut amal Ramadan ni. Poin saya nak cakap dengan tuan-tuan, dengan puan-puan, sebelum kita bercakap, kita kena fikir. Dan sebelum kita nak bertindak, kita kena timbang-timbang dan buat kajian. Sebab saya rasa benda tu saya kena. Dulu duduk bawah, apalah orang atas tak tu bla bla bla. Bila kita duduk ke atas, orang bawah minta, kita tak boleh nak supply, kita rasa bersalah. Tu sebab saya cakap masa saya jadi penyelidik kafah, saya minta guru-guru badan kebajikan kalau nak buat lawatan. Biasa pergi lawatan mana? Kita pergi Kelantan, lepas Kelantan, confirm lah kalau pergi Kelantan, singgah atau Panjang, pergi Kolok, shopping lah. Saya pernah cakap dengan badan kebajikan guru kafah daerah Ulangat, saya cakap kalau nak buat lawatan jangan pergi tempat melancong. Saya cakap pergi cari satu sekolah di negeri lain yang hidup dia betul-betul susah. Kita di sini, di Selangor, di KL, kita selesa. Kalau di negeri lain, kota untuk dapatkan guru kafah mestilah sekurang-kurangnya satu kelas 25 orang pelajar. Saya pergi ke Temerloh, disebabkan sekolah itu seberang sungai. Kelas dia ada, pelajar ada 24 orang, guru dia seorang. Faham? Saya cakap kenapa tak boleh tambah lagi seorang? Inilah guru besar, inilah tukang sapu, inilah mengajar. Semua dia buat, darjah 1 sampai darjah 5. Darjah 6 memang dah tak masuk lah, kebanyakan dekat negeri lain sebab dia fokus pada UPSR. Dia cakap tak boleh Ustaz, sebab satu guru kota dia mesti ada 25 orang pelajar. Betul, saya masa tu saya deal di atas, saya pergi ke Kuantan, saya jumpa kawan saya cakap, sian Ustazah ni, dia seorang-seorang. Yuran dia sebulan perempuan RM3 je. Pun mak bapak tak mampu nak bayar. Sedih. Dan saya pergi ke satu tempat lagi, nak pergi ke kawasan Balak kat Jerantut tu. Ustazah tu naik motor EX5, ikut laluan Balak, mengajar sekolah kafah kampung orang asli. Kalau hari kering berdebu, kalau hari hujan berlumpur, tapi dia tetap pergi seminggu 3 hari. Kita di sini dengan penuh keselesaan, kemewahan, sekolah depan mata, gaji dengan elang 1,300, 1,400, elang guru kafah 1 hari 5 jam, pun masih kita gagal untuk mencapai matlamat kita. Itu sebab saya, masa saya mula-mula masuk, bila saya dah nampak jalan dia, enakmen kena hafal, akta kena hafal, jadi saya letak satu target. Sebab masa tu saya dah ikut bos saya di JAKIM mesyuarat dengan KPM dan lembaga peperiksaan untuk kita kenalkan UPKK. Orang KPM, Kementerian Belajaran, cakap apa? UPKK? Apa UPKK? Masa tu saya rasa terhina sebenarnya. Sebab JAKIM keluarkan belanja 1 tahun untuk exam UPKK 1 juta 1 tahun. Kalau tuan-tuan ada company percetakan, dululah kerja hanya 4 bulan ke 5 bulan, untung dia 40%. Kalau 1 juta 400,000 untung bersih. Kerja 4 bulan ke 5 bulan tu je. Sebab dulu saya urus, saya dah masuk ke JAKIM, saya handle benda tu, saya conduct, daripada buat soalan macam mana apa semua. Jadi bila saya nampak tu, saya rasa bahawa saya cakap, kita keluar modal punya usaha tapi orang lain tak hargai. Ini kita nak melihat dari segi mata. Ini nak menuju Ramadan Al-Mubarak ni, mata. Bayangkan kita tanam 2 batang serai dengan tanah yang subur, baja yang cukup, benih yang baik. Satu rumpun boleh dapat 120 batang serai. Asal 2 batang.
betapa besarnya nikmat kuasa Allah bagi kat kita. Lepas tu, bila daripada situ kita boleh harvest, panen, kita boleh jual walaupun dengan harga murah, kita boleh buat lagi. Daripada tak ada, saya tanam 2 batang boleh jadi rimbun. Allahu Akbar, nikmatnya benda tu menjadi berhasil. Dia punya gembira jangan cakap. Tapi nak sampai ke tahap tu, mula tanam 1,5 ekar. Alhamdulillah dah tinggi ni dah. Besok datang hilang. Mana serai aku? Kena makan dia lembu. Menangis tepi pedang tu. Saya buat antara Sungai Jaya pakai gepung. Menangis saya. Ya Allah, saya cakap. Itu maksudnya ujian. Kau boleh kuat, tak boleh kuat. Nak aku marah lembu. Kita tahu toke lembu tu siapa, tuan lembu tu. Tapi yalah, lembu kan, lembu dia ada otak, tak ada akal kan. Nak aku racun binatang, kau aku racun tuan dia, jadi kes bunuh kan. Duk fikir kali lantaklah saya cakap kan. Buat balik semula, beli benih balik semula, tanam balik semula. Apa akal nak buat ni kan? Pakat dengan kawan-kawan yang buat lain-lain. Kita tutup, cari mana sos yang dia boleh masuk. So pakat kat sini. So carilah kayu, potong ikat, pasang kawat apa semua. Daripada kita nak pagar kebun kita, dah lah kebun orang kita sewa kan. Ini kita cari lubang dengan. Poin dia tuan-tuan adalah kita nak menghadap Ramadan ni, kita melihat diri kita, nikmat yang Allah bagi kepada kita. Yang kedua, kita lihat apa ujian kelemahan yang ada pada kita, kita kena tutup. Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang hamba yang sentiasa bersyukur dan bersabar kepada Allah. Sebab yang kenal diri kita, kita sendiri. Saya tak kenal diri perempuan pun tak kenal diri saya kan. Oh, nampak Ustaz Apik tu baik. Oh, baca khutbah kedepang kedepu kan. Dia tak tahu saya pun kepala gila juga. Hara juga kan. Jadi kita yang kenal diri kita. Sebab apa? Sebab Allah cakap dalam Quran, Qu anfusakum. Jagalah diri kamu. Kita kena jaga diri kita dulu. Wa ahlikum naro. Dan keluarga kamu, kerabat kamu, family kamu, sepupu-sepapat kamu daripada neraka. Ni kita nak menuju Ramadan Al-Mubarak ni. Kita kena jaga hati kita, mulut kita, mata kita. Bila saya dapat peluang tu sebenarnya sentiasa ada depan mata kita, tak payah tunggu pun. Poinnya adalah kita mencari atau dia mendatang. Poin saya adalah amal, buat amal. Kita buka dalam surah Kahfi ayat 107, 108 yang selalu kita baca tentang malam Jumaat, tentang malam kan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghunaha hiwala. Kata Allah apa? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan ditempatkan di syurga, jannatul ma'wa, nuzula, sebagai tempat tinggal dia. Tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut untuk masuk syurga tu dengan rahmat dia ada, disebabkan amal pun ada. Jadi sekarang ni kita sebagai manusia, kita nak masuk ke syurga Allah, kita kena tahu syarat-syarat nak masuk ke syurga Allah. Contoh nak masuk surau, kita nak masuk dalam surau, kita kena tahu, pertama kita kena bersih, yang kedua kita kena scan, kena pakai mask, kita kena tahu. Jadi nak masuk syurga Allah pun macam itu juga. Tu sebab saya cakap, bila kita bangun pagi, buka mata, Alhamdulillah, sebab kita boleh tengok siling rumah kita. Tapi kalau kita takut buka mata, tengok gelap, raba-raba papan di atas kita, itu sendiri mau jawab dah sampai masa lah kan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bila sampai ajal tu, tak cepat sesaat, tak lewat sesaat. Poin saya nak cakap tuan-tuan, makcik-makcik, bila kita berpeluang untuk buat amal, buat apa saja, selagi
Jangan ia mendatangkan fitnah. Seterusnya saya cakap, untuk kita masuk ke ambang Ramadan ni tuan-tuan, kita hidup dah lama. Betul kan? Semua boleh baca Quran. Betul aja kan? Saya cakap dalam karya kampung-kampung di bawah karya Masjid Raja Alang, di antara surau yang paling aktif surau Al-Falah Sesapan Kelubi. Perempuan makcik-makcik saya cakap tu seram. Ni saya bukan nak buat diskriminasi, jangan salah faham ya. Saya masuk Masjid Beranang 2020. Tuan Haji Sarip jadi nazir masa tu. Sehinggalah sekarang, hasil daripada sumbangan orang awam, jemaah semua. Kawan saya datang ke Masjid Beranang, dia cakap, wah Pit, Masjid Beranang banyak duit. Tak ada, saya cakap. Masjid Beranang tak ada duit, saya cakap. Duit yang ada cukup untuk bayar bil, bayar allowance apa, tu yang belanja je yang kita ada. Tapi nak kata duit kepuk-kepuk ratus ribu, tak ada. Habis ni kau dah buat tandas perempuan baru siap. Itu first project kita buat 48,000. Kemudian kita buat tandas lelaki 88,000. Masa yang sama buat mengecat. Mengecat tu sebenarnya musim PKP, tak tu nak lepak mana, lepak masjid paling selamat. Panggil kawan-kawan, oi mana kau rumah, buat pada rumah tak masjid lah. Tu yang sikit. Hasil sumbangan orang 15,000 habis. Upah tak ada. Sebab yang mengecat anak kita sendiri. 5 bulan baru siap, 10 malam 2 pagi. Itu kadang tuan perempuan kadang boleh dengar wah kat masjid tengah malam mengecat. Sampai ke Kubah. Kalau buka tender untuk mengecat masjid tu 140,000. Tapi sebabkan kita anak-anak ada, buat sendiri. Yang terbaru kita buat sound system. Kenapa tukar sampai 46,000? Ada orang komplain, petikai, tukar speaker je pun 46,000. Saya cakap sebelum ni kita dah repair. Ustaz Jamal tengah jadi imam, tiba hilang. Ustaz Jamalnya suara dia kan lembut, slow kan, lain macam saya. Suara saya jenis main tempiknya, saya high pitchingnya kan. Itu pasal bila saya kalau jadi imam, saya pakai mic, saya kena tolak jauh sikit. Kalau tidak kan pecah pula speaker tu lagi kan. Sebab saya memang dah biasa macam tu. Jadi repair. Last kali mesyuarat buat baru 46,000. Cuma saya nak beritahu perempuan yang makcik-makcik 3 bulan pertama kita 3 ke 4 bulan dapat 23,000, 50%. Kemudian kita bayar dekat kontraktor, dia datang, dia beli barang, dia buat. Lagi 50% bila ada kita bayar. Sebab kita bukan bank, kita harap dana orang. 3 minggu dia buat kerja, alhamdulillah cukup 23,000. Falsafah masjid adalah orang sedekah, dia nak duit tu dilaburkan supaya jariah tu berkembang. Ada orang sedekah sampai dekat AJK-nya dia simpan. Nanti dibuka akaun, slip penyata bank, wah banyak duit aku. 5 angka tak cukup ni, sampai 6 angka tu dia kemut, dia pegang. Orang sedekah nak belanja. Tu sebabnya sekarang ni kami jalan. Dan alhamdulillah next project kita nak buat bilik mandi terakhir. Bilik mandi mayat lah kan, bilik forensik sebelah tempat menunggu, kos lebih kurang 175,000. Sebab surau pun ada bilik mandi jenazah, masjid tak ada, pakai tong kayu. So cakap tak boleh. Tu sebab saya cakap tuan-puan ni kita nak menghadap Ramadan ni. Bila nak menghadap Ramadan ni, orang cakap satu-satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad. Dia beri pelbagai jenis kelebihan. Beramal 1 malam seolah-olah beramal 1000 malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Dan juga bulan tu juga bila kita berpuasa, bulan lain kita boleh makan siang, malam, pagi, petang. Bulan Ramadan kita tak boleh makan bila naik matahari sampai tenggelam matahari. Special. Bulan Ramadan juga bila kita beribadah, pahala ni diberikan berganda-ganda, kita tahu. Dan juga di bulan Ramadan ini juga bila kita buat benda yang baik, Allah akan pandang kita. Allah akan beri ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang terbaik untuk kita.
Benda ni kita dah lalui bertahun-tahun. Tetapi kadang-kadang kita sedih sebab kita sebenarnya gagal untuk memahami apa ilmu yang kita ada. Kan? Sama juga yang belajar mengaji dengan saya, dia datang naik motor, mana jumpa Apit nak minum teh. Padahal dia nak mengaji tu, dia tak bawa buku Quran dalam bakul lah. Nanti dah sampai kat masjid dia kan, dia tengok line clear semua kan, dia masuk. Dua. Kan dia ambil Quran, ada Quran dia sendiri, dia selit kan, dia tanda, dia cari. Nanti dia baca, mengangkat sikit. Cuma saya respect sebab dia nak. Dan ramai lagi yang kat luar ni yang nak tapi tak melangkah. Sebab dia gagal untuk fight, untuk melawan diri dia sendiri. Ego, katanya malu. Sebenarnya bukan malu, tapi itu adalah ego seorang lelaki. Itu sebabnya saya cakap, puan, kita sampai satu level sekarang ni, kita dah pandai baca Quran, kita upgrade sikit. Jadi waktu yang kita tak memasak tu, apa salahnya kita baca kemudian buka terjemahan. Sekarang ni kita upgrade sikit. Upgrade iaitu daripada kita membaca sahaja, lepas baca kita baca terjemahan. Itu sebab bila sahabat datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bagi aku sikit petua macam mana aku masuk syurga. Dia pandang, hormatlah ibu bapa kau. Datang sahabat lain, istighfarlah kau. Datang sahabat lain, hidupkanlah zikir la ilaha illallah. Itu sebab saya cakap antara kita sama kita tak sama kemampuan dia. So kita gunakanlah kemampuan yang kita mampu untuk kita bina diri kita sehingga kita dapat bertemu dengan Allah dan masuk dalam syurga Allah. Buatlah apa saja selagi tak tahu final. Dan saya mengharapkan supaya Ramadan Al-Mubarak kali ini tahun 2022, selepas 2 tahun, 3 tahun kita berada dalam keadaan Covid, dan kita berpeluang duduk di rumah bersama keluarga apa semua, dengan anak-anak yang tak boleh jumpa anak-anak pun ada, yang dah tak ada pun ada. Tapi kita mengambil titik mula supaya kali ini kita ada satu target 30 hari, 29 hari kita berpuasa. Kita nak apa mesti dapat, walaupun satu, buatlah. Dan dapat, pegang betul-betul. Ustaz, apa target saya nak buat? Apa makcik nak? Saya nak target zikir 100,000, buatlah. Saya tak kisah pun. Apa yang dia rasa dia mudah? Ustaz, saya rasa saya nak cuba untuk buat tarawih. Masjid Raja Alang kita buat tarawih 8 rakaat. Sebab kita nak buat lepas tu, kita akan buat tadarus terus, perkumpulan apa semua. Dan kita tak ada sampai 20, baru 8 tu hilang. Kita tak ada. Sebab kita target kita nak mengimarah. Kita nak datang sama, balik sama. Itu je. Tak salah pun, tak ada masalah. Sebelum ni pun kita buat 8 juga. Okey. Dan kita akan ada kuliah seperti biasa selepas habis witir apa semua, insya-Allah. Jadi saya rasa makcik-makcik, mak-mak semua boleh letak satu target apa kita nak untuk sebulan Ramadan ni. Seminggu ni boleh fikirlah. Saya ada 5 target ni. Kuih tart tak nak, tak best. Kita buat kek ke ni. Buatlah. Saya tak kisah. Janji benda yang kita rasa kita mudah dan kita hendak. Saya nak buat kek. Lepas tu aku nak sedekah rumah Mak Minah, rumah ni. Buatlah. Janji benda tu baik. Jangan hal dunia je. Dalam masa yang sama untuk diri kita sendiri. Apa yang kita rasa kurang baca, aku nak lebihkan Quran. Aku nak lebihkan tajwid. Aku nak belajar taranum. Aku nak buat terjemahan. Buat. Sekurang-kurangnya ada satu benda yang kita nak, kita dapat dan kita pegang. Cukuplah. Itu je. Supaya nanti, itu sebab bila saya ada berlaku kematian, kalau saya yang baca doa tahlil ke talqin ke, saya lebih suka baca dalam keadaan bahasa Melayu. Sebab apa? Itu sebab saya cakap, kita boleh baca bahasa Arab, kadang-kadang kita sebut huruf tu tak betul. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil. Di situ ada 3 huruf yang berbeza. Itu sebab Quran ni dia dalam bahasa Arab. Kalau kita baca Quran tajwid tu tak berapa pandai, panjang pendek tu lari. Contoh panjang
mak jaiz, mak wajib tu tak cukup, tak apa, jangan mak asli tu je. Kalau inna pendek tu sesungguh, kalau inna 2 harakat sesungguhnya kami, panjang pendek tu kena jaga mak asli tu. Yang kedua, sebutan huruf, sebab kalau kita baca sebutan huruf tu tak betul, dia boleh menyebabkan berubahnya makna. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. Asyrafil maksud dia kemuliaan. Kalau asrafil maksud dia tiupan. Kan jauh tu. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Saya pun tak ada prepare apa pun. Untuk ceramah ni saya minta maaf banyak-banyak. Apa yang boleh saya sampaikan itulah kebaikan dia, yang kita boleh ambil iktibar untuk sama-sama kita berubah. Bukan saya baik tak, tapi kita sama-sama berubah. Dan kita doa kepada Allah. Hari ini kita berjumpa kerana Allah, kita pisah kerana Allah. Dan seandainya kalau ditakdirkanlah di akhirat nanti mak-mak semua dah masuk ke syurga, carilah saya di dalam itu. Kalau tak jumpa, tolonglah beritahu dekat Allah bahawa kita pernah bertemu dulu di sini dan berpisah kerana rahmat Allah. Semoga bolehlah mak-mak bantu saya masuk dalam syurga. Tak sanggup saya duduk dalam neraka Allah, sakit dia tak terpergi. Itulah daripada saya pada hari ini. Terima kasih kepada Ustazah sudi menerima hadiran saya, kan. Untuk saya bantu-bantu macam ni bolehlah saya cakap. Untuk ceramah besar saya tak ada dah, saya cakap, kan. Jadi insya-Allah yang lebih itu, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Semoga persatuan ini akan berjalan dengan lebih baik, dan kita mengajak anak-anak kita supaya ada pelapis, dan pelapis itu akan meneruskan kita punya matlamat dan kita sehingga mendapat untuk mencapai redha Allah. Itulah daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi perkongsian dari Ustaz Khairil Hafizi. Jadi semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat dijadikan panduan dan motivasi dalam usaha kita semua dalam menjadi muslim-muslimat yang lebih baik, insya-Allah, dalam Ramadan kali ini yang dah kurang daripada seminggu sebenarnya, insya-Allah. Jadi AJK Surau dan Helwa Al-Falah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana memenuhi jemputan last minute kita. Jadi alhamdulillah rezeki kita juga, semoga hikmah pertemuan kita pada pagi ini bersama Ustaz. Jadi seterusnya majlis mempersilakan Puan Hajah Khairul Bariah, Ketua Biro Helwa, untuk menyampaikan sedikit pandangan sebagai tanda terima kasih kepada Ustaz Khairul Hafizi, insya-Allah. Kita mengakhiri majlis ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi semua hadirin dimohon berdiri untuk sama-sama kita muliakan.
إليك عز وجل برحمتك يا